نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Yang dirahmati, yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan sidang jemaah Masjid Al-Hasanah Bangi. Apa khabar tuan-tuan semua? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiga orang je. Tiga orang. Okey, jadi tuan-tuan, alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada hari ini dan sebesar-besar kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas rahmat dan limpah kurnia-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan lagi kita untuk bertemu dalam satu majlis yang mana majlis yang dirahmati oleh Allah, majlis yang dihamparkan sayapnya oleh para malaikat kerana meredai penuntut-penuntut ilmu. Dan dalam majlis ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama-sama mentadabbur ayat Al-Quran supaya kita sama-sama memahami dan juga dapat mengamalkan apa yang kita telah pun fahami daripada isi kandungan Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita telah pun berlalu dua sesi daripada surah Al-Waqi'ah. Dan hari ini kita masuk kepada sesi yang ketiga, yang kita akan menyambung perbahasan kita ataupun perbincangan kita mengenai surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Yang mana kita dah pun belajar sedikit sebanyak. Allah sebut macam mana berlakunya peristiwa besar, iaitu peristiwa kiamat. Kemudian bagaimana berlakunya manusia ini akan terpecah kepada tiga golongan. Tiga golongan. Golongan di antaranya golongan kanan, golongan yang menerima buku catatan amalannya daripada tangan kanan, dan golongan yang akan menerima buku catatan amalannya daripada tangan kiri, dan juga golongan yang disebutkan sebagai as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang mendahului adalah orang-orang yang mendahului masuk ke syurga. Orang-orang yang mendahului masuk Islam, orang-orang yang mendahului masuk menyertai ajaran Islam, kerja-kerja dakwah Islam, orang ini akan mendahului untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, hari ini kita sambung kepada ayat yang ke-20. Ayat yang ke-23.
Jadi di sini tuan, sebelum ni, ayat yang sebelum ni, Allah menyifatkan kepada kita ganjaran ataupun benda ataupun perkara-perkara yang Allah sediakan untuk kita di dalam syurga nanti untuk orang-orang yang as-sabiqun ni, orang yang mendahului, dan juga orang yang daripada golongan kanan. Golongan kanan ni, di antara benda yang Allah sediakan untuk mereka adalah makanan-makanan mimma yashtahun, daripada apa yang mereka ingini di dalam syurga. Walahmi tayrin mimma yashtahun, daging-daging burung, apa yang mereka inginkan, buah-buahan, dan juga Allah menyediakan untuk mereka disebut sebagai hurun ain, iaitu bidadari yang cantik parasnya. Kemudian selepas pada itu kita sambung kepada ayat yang berikutnya, iaitu ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jadi tuan-tuan, Allah menyifatkan dekat sini dalam ayat yang ke-23 ini, Allah menyifatkan bidadari-bidadari itu seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Iaitu mereka ini tersimpan, Allah Subhanahu Wa Taala simpan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala jaga mereka macam kita simpan mutiara dalam tempat yang khas yang kita tak nak orang lain tengok pun mutiara-mutiara ini. Kalau kita sendiri pun, kita ada benda yang berharga, kita ada mutiara, kita akan letak dia dekat tempat yang special, dekat tempat yang khas. Apatah lagi bidadari syurga yang mana Allah sediakan untuk orang-orang yang khas. Untuk orang-orang yang khas, penghuni-penghuni syurga, maka sudah semata Allah menyediakan untuk mereka hadiah yang khas. Apa maksud hadiah yang khas ini? Iaitu bidadari yang tidak pernah dilihat oleh manusia dan juga jin. Dan bidadari ini tidak pernah tengok manusia lain. Bidadari ini tidak pernah tengok manusia lain selain suami dia ataupun ahli syurga yang telah ditetapkan untuk menjadi suami dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan salah anggap, kita jangan mengatakan bidadari ini lebih baik daripada perempuan-perempuan yang solehah. Maksud lebih baik tu lebih baik macam mana? Lebih baik rupa dia, lebih baik cantik dia, kan? Manusia ataupun wanita-wanita yang solehah yang Allah hidupkan sekarang ni di dunia ni, sekiranya menjadi wanita-wanita yang solehah, sekiranya menjadi ahli syurga, mereka ini lebih baik ataupun lebih cantik daripada bidadari syurga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bidadari syurga ini diciptakan terus jadi siap dan terus masuk ke dalam syurga tanpa mereka melakukan amal ibadah apa-apa, tanpa mereka melakukan sebarang ketaatan, tanpa mereka melalui sebarang ujian untuk hidup di dunia ni. Mereka tak lalui benda tu. Tapi wanita-wanita di dunia ni, wanita-wanita yang solehah, yang dapat masuk ke dalam syurga, sudah semestinya mereka ini adalah manusia-manusia yang telah melalui ujian, yang telah melalui berbagai dugaan. Jadi dengan kesabaran mereka, dengan ujian yang mereka tempuhi itu, maka mereka ini selayaknya mendapat ganjaran yang lebih hebat. Rupa mereka lebih cantik dan lebih berseri, lebih cantik lagi daripada bidadari yang mana Allah terus jadikan mereka ini tiba-tiba kun fayakun. Jadi maka jadilah. Yang tidak ada apa-apa ujian, yang tidak ada sebarang cabaran dalam kehidupan mereka. Okay. Jadi dikatakan ini oleh salah seorang periwayat kisah tafsir ini, dia kata al-mar'atu salihah fi dunya, yakni az-zawjah,
takunu khairan min al-huril 'ain fil akhirah wa atyaba wa arghaba li zawjiha. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhbara anna awwala zamratan tadkhulul jannah ala misli suratil qamar lailatul badr. Okey, dia kata dekat sini kan, wanita solehah di dunia ini iaitu para isteri lebih baik dibandingkan bidadari di akhirat. Kerana apa? Kerana mereka ini lebih indah dan lebih lagi dicintai oleh suami. Kerana Nabi SAW menyebutkan bahawa kelompok pertama yang masuk syurga itu seperti cahaya bulan yang penuh di malam purnama. Iaitu cahaya bulan purnama yang penuh. Jadi nak tengok betapa cantiknya tuan-tuan bulan kalau kita nak tengok. Sebab apa disamakan macam bulan? Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, kita tengok di langit pada waktu malam. Dekat dunia kita ni memang banyak benda-benda yang cantik. Memang banyak benda-benda yang cantik. Tapi kalau waktu malam, di sebalik bintang-bintang yang cantik, di sebalik lampu-lampu yang cantik, tiba-tiba kita nampak bulan purnama yang penuh, yang mengambang waktu tengah malam tu, kita akan rasa itulah yang paling besar dan yang paling cantik, menenggelamkan kecantikan bintang, menenggelamkan kecantikan lampu-lampu di dunia ni. Sebab itulah digambarkan dengan bulan. Sebab ini Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lepas tuan-tuan. Masa tu belum ada lagi ICT, masa tu belum ada lagi lampu-lampu yang canggih macam sekarang ni. Dan pada masa tu benda yang paling jelas yang boleh dilihat oleh orang-orang Arab pada masa tu, benda yang paling cantik yang dia pernah tengok pada masa tu adalah bulan. Bulan. Jadi bulanlah Allah sebut untuk menjadi sesuatu yang menarik perhatian mereka. Yang mereka senang nampak dan mereka senang faham bulan. Kalau Allah sebut benda-benda lain, mungkin Allah boleh sebut benda-benda yang lebih cantik lagi. Tapi mungkin kaum Arab pada masa tu tak pernah lihat benda tu, tak pernah nampak benda tu. Jadi mereka tak faham. Jadi Allah akan gunakan ayat-ayat ataupun bahasa yang mudah difahami. Okey, itu di antara rupa ataupun sifat wanita ataupun manusia yang akan masuk ke syurga, rupa mereka seperti bulan purnama. Itu kalau isterinya ataupun wanita ini masuk ke dalam syurga sekali. Para suami dia akan dapat bidadari. Kalau isteri dia masuk syurga sekali, isteri dia akan jadi lebih cantik daripada bidadari syurga. Tapi macam mana pula kalau orang yang tak berkahwin, orang yang tidak ada isteri, ataupun isteri dia tak dapat nak masuk syurga, Allah tetap akan berikan dia juga pasangan daripada manusia yang mana ada wanita-wanita solehah yang dapat masuk ke dalam syurga, yang wanita itu mungkin tidak ada suami dia, ataupun mungkin suami dia tak masuk syurga, ataupun mungkin dia tak berkahwin. Jadi Allah akan temukan dengan orang lelaki yang mana dia masuk syurga dalam keadaan isteri dia tak ikut sekali, ataupun dia tidak berkahwin, ataupun dia tidak ada isteri. Jadi tak perlulah takut di dunia ni kalau kita mungkin setengah orang dia tidak ada suami ataupun dia tidak ada isteri. Jadi jangan risaulah ke akhirat nanti dia tidak ada pasangan. Yang penting kita buat amal soleh sebaik-baiknya, insya-Allah kalau masuk dalam syurga Allah akan bagi pasangan yang terbaik untuk kita. Dan Allah sebut jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan semua itu yang Allah sebutkan itu tadi, semuanya itu adalah sebagai balasan amal-amal baik yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah berikan segala kesenangan dan nikmat itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kerana perbuatan baik di dunia ini. Perbuatan jin ke, perbuatan manusia ke, sebab kita memang diciptakan jin dan manusia.
jin pun akan dibalas, manusia pun akan dibalas. Ada syurga untuk manusia dan juga ada syurga untuk jin. Sebab apa? Kerana ketaatan mereka semasa di dunia ini menjalankan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri daripada segala larangannya. Maka balasan untuk mereka adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita tersalah anggapan. Jangan kita tersalah anggapan bahawasanya kita masuk ke dalam syurga itu disebabkan oleh amalan kita. Jangan kita salah anggapan kata kita masuk itu sebabkan amalan kita. Sebab amalan-amalan kita itu sebenarnya tidak melayakkan pun kita untuk masuk ke syurga. Kan? Kalau kita nak tengok yang amal ibadah yang kita buat, amalan-amalan kita itu dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, tidak ternilai langsung, tidak boleh terbalas langsung dengan amalan-amalan yang kita buat ni. Tapi jangan pula bila kita katakan kita masuk syurga tu bukan disebabkan amalan kita, kita pun tak nak buat amalan. Tak, kita perlu buat amalan untuk apa? Untuk supaya kita mendapat rahmat Allah. Dan kita masuk ke dalam syurga itu adalah disebabkan rahmat Allah. Amalan-amalan kita di dunia ni untuk kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi kita masuk dengan rahmat Allah tu lah. Kita pun selalu dengar memang dah biasa-biasa ceramah, ustaz-ustaz pun dah biasa sebut. Dan banyak kali dah, banyak sangat dah disebutkan, kita masuk syurga ini bukan dengan amalan kita, tetapi kita masuk syurga itu dengan rahmat Allah. Kemudian tuan-tuan, dalam ayat yang berikutnya iaitu ayat 25, Allah sebut apa? Allah kata, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Iaitu mereka tidak akan mendengar di dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa. Okey. Jadi dalam syurga nanti kita dah tak ada dah benda-benda yang lara, perkataan-perkataan yang lara, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, perkataan-perkataan yang menyebabkan dosa dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Tidak ada langsung perkataan yang sia-sia di dalam syurga. Tidak ada tidak ada perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang, tidak ada perkataan-perkataan yang memudaratkan orang, tidak ada perkataan yang menyakitkan hati orang. Semua perkataan-perkataan yang tak elok itu, semua perkataan-perkataan yang tak best tu, semuanya Allah dah cabut dah. Dah tidak akan ada langsung perkataan-perkataan tu di dalam syurga. Termasuk juga perasaan perasaan yang mana kita teringat benda-benda yang orang kata kalau macam di dunia ni, kadang-kadang kita ingat benda-benda yang lepas-lepas menyebabkan kita ni jadi sedih. Kan? Kita ingat benda-benda yang best, oh benda tu semua dah lepas dah. Kita jadi sedih. Tapi dekat akhirat nanti, setengah ulama mengatakan kita mungkin ingat sekejap, pada permulaan kita ingat sekejap, kemudian kita akan dilupakan dengan benda-benda yang menyedihkan kita. Dan tidak ada langsung perkara-perkara yang menyedihkan kita apabila kita dah masuk di dalam syurga. Allah cabut kepada kita perasaan sayang. Orang kata apa? Anak-anak kita yang mungkin pada masa tu dia tak dapat masuk syurga. Kita pun kalau sepatutnya kita jadi sedih lah kan. Anak-anak kita, saudara mara kita kan yang mungkin baik dengan kita tapi tiba-tiba dia tak dapat masuk syurga. Jadi kita akan berasa sedih. Tapi Allah akan cabut perasaan tu. Allah cabut perasaan tu. Kan? Dan tidak ada perkataan yang sia-sia. Okey. Kemudian Allah sebut lagi tuan-tuan dan puan-puan, wala ta'sima. Wala ta'sima ini dan tidak ada dosa. Sudah tidak ada dosa lagi dalam syurga. Dalam syurga dahlah tak ada benda yang menyakitkan hati kita. Apa saja yang kita buat dalam syurga ini sudah tidak ada dosa lagi. Sebab apa tidak ada dosa lagi? Sebab tidak ada pun perkara yang nak membawa kepada dosa. Bukan ada perkara, contohnya bukan ada perkara yang menyebabkan kita buat dosa tapi tak ada dosa.
perkara yang nak menyebabkan kita buat dosa pun dah tak ada lagi dah. Contohnya tuan-tuan dan puan, kalau kita dalam syurga nanti, kita akan bersembang. Kita akan bersembang. Kita akan bersembang. Kalau di dunia ni, kita akan bersembang. Mula-mula kita sembang benda yang okey. Kemudian, bila kita sembang lama sikit, kita akan masuk cerita pasal orang lain. Kemudian, kita akan masuk benda-benda yang semakin banyak kita cakap, semakin bertambah kita dosa mengumpat orang. Di akhirat nanti, kita tidak akan bercakap benda-benda yang macam tu. Kita akan cakap benda-benda yang best saja. Kita akan cakap benda-benda pengalaman-pengalaman yang best saja. Dan di antara nikmat yang paling besar di dalam syurga nanti adalah di sebalik semua benda yang best-best yang Allah sediakan tadi ni, di antara nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat apabila kita dapat berjumpa dengan Tuhan kita, berjumpa dengan Allah, kita dapat melihat rupa Allah. Jadi penghuni-penghuni syurga nanti tuan-tuan, insya-Allah semoga kita semua menjadi penghuni syurga, akan dapat melihat wajah Allah pagi sekali, petang sekali. Sekali pagi, sekali petang. Jadi tidakkah kita mahu berjumpa dengan Allah tuan-tuan? Sebab apa? Tidak ada benda dah. Kalau kita tengok banyak benda yang best-best kan. Kita tengok, mungkin kita tengok burung yang cantik, mungkin kita tengok sungai yang cantik, mungkin kita tengok taman-taman yang cantik. Tapi kita tengok wajah Allah ini dah tidak ada benda yang lebih cantik lagi. Kadang-kadang kita tengok, contohlah kalau kita dekat dunia ini, mungkin orang yang suka bela burung, katakan. Suka bela burung, burung yang cantik. Mungkin orang suka bela arnab ke yang cantik. Jadi dia akan sentiasa teringat untuk tengok arnab dia. Sentiasa teringat untuk tengok burung dia. Tapi bila dalam syurga nanti ni, walaupun ada benda-benda lain yang lebih yang best, yang dia suka, mungkin dia suka tengok bidadari kan cantik, tapi bila tengok wajah Allah ini, dia akan sentiasa teringat-ingat nak tengok wajah Allah. Dia akan sentiasa rindu nak tengok wajah Allah. Sebab itu adalah benda yang paling besar sekali, nikmat yang paling besar sekali di dalam syurga. Seterusnya Allah sebut lagi di dalam ayat yang ke-26, Allah kata illa qilan salaman salama. Tadi kita kata tidak ada perkataan-perkataan yang membawa kita kepada dosa, tidak ada perkataan-perkataan yang menyebabkan kita sakit hati. Di sini Allah kata illa qilan salaman salama. Melainkan mereka hanya mendengar ucapan selamat-selamat. Maksudnya selamat. Maksudnya daripada satu kepada yang lain. Selamat. Contohnya macam kita kata contohnya macam kita kat dunia ni, okey selamat pagi, okey selamat malam, okey selamat assalamualaikum, tu ucapan selamatlah. Salam sejahtera ke atas kamu. Jadi dalam syurga nanti semua ucapan selamat-selamat sahaja. Tidak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan hati langsung. Apabila kita diriwayatkan tuan-tuan, apabila kita di dalam syurga nanti, kita akan bertemu dengan ahli-ahli syurga, masing-masing akan menceritakan tentang nikmat yang mereka dapati. Beri salam, mereka akan sama-sama beri salam dan mereka akan menceritakan masing-masing cerita, aku dapat nikmat ni, aku dapat nikmat ni, aku dapat nikmat ni. Jadi cerita semua cerita tentang nikmat sahaja. Dan kalau kita di dunia ni tuan-tuan dan puan, bila orang cerita nikmat kan, mungkin orang cerita tu okey dia dah pakai kereta besar, dia dah dapat rumah besar, kita akan ada perasaan sakit hati, kita akan ada perasaan jealous. Tapi bila dekat akhirat nanti, kita tak ada jealous dah. Kita tak sakit hati dah. Orang cerita nikmat macam mana pun, kita pun ada nikmat. Kita pun ada nikmat best-best yang kita dapat. Okay. Mereka pun ada nikmat best-best yang mereka dapat. Jadi tak ada perasaan yang sakit hati. Semuanya akan happy dengan bestnya nikmat yang kamu dapat. Okay. Jadi orang lain pun bestnya nikmat yang kamu dapat. Jadi semuanya happy. Semuanya happy. Tidak ada lagi yang akan menyebut masalah ni, tidak masalah sekian. Tidak ada lagi. Semuanya gembira tuan-tuan. Semuanya gembira. Sebab tuan-tuan, dari segi logiknya, kalau kita tengok keadaan kita dekat dunia ni, bila kita dengar cerita daripada orang lain, cerita yang tak elok, kan, kita pun
Jadi serabut juga kepala otak. Kan? Walaupun cerita tu orang lain punya cerita, kan? Dia cerita kat kita, kita jadi serabut. Jadi sebab itulah Allah tak ada tidak mengadakan benda-benda yang serabut lagi dekat dunia, cerita-cerita yang serabut lagi dekat akhirat nanti tak ada lagi, supaya tidak ada langsung perasaan boring kita, perasaan serabut pada otak kita dah tak ada lagi dah. Okey. Itu di antara sebahagian sifat nikmat yang Allah ceritakan untuk orang-orang yang di dalam syurga. Kemudian Allah sambung lagi tuan-tuan. Allah sambung lagi kan pada ayat yang ke-27 ni, iaitu Allah cerita pula tentang golongan yang kedua. Iaitu daripada ayat 27 ni lah, start ayat 27 ni sampailah ke ayat yang 40 insya-Allah. Kan? Allah telah tersebut golongan muqarrabun. Dan kita katakan golongan muqarrabun itu golongan yang rapat dengan Allah. Okey, yang tadi ni, yang dah lepas tadi ni kita cerita tentang golongan al-muqarrabun, golongan yang rapat kepada Allah. Jadi sekarang ni kita masuk pula bahagian yang nak menceritakan tentang golongan yang lain pula, iaitu golongan yang menerima kitab amalan mereka daripada tangan kanan mereka. Yang muqarrabun tadi dah khas dah special dah, golongan yang dekat dengan Allah. Okey, yang ini golongan yang akan menerima buku catatan amalan mereka daripada tangan kanan. Dan mereka ini pun golongan yang mukmin juga, golongan yang dapat ganjaran yang best juga, tapi mereka ini golongan yang bawah sedikit. Yang bawah sedikit daripada golongan muqarrabun. Allah sebut wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Dan puak-puak kanan, golongan kanan. Alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu. Okey, siapakah puak kanan itu? Okey, puak kanan. Kita nak ceritakan tentang puak kanan, iaitu golongan yang menerima kitab catatan amalan mereka dengan tangan kanan. Wa ashabul yamin, dan golongan kanan. Jadi kebanyakan daripada orang mukmin ini, dia tidak dapat masuk golongan pertama. Kebanyakan lah, maksudnya macam kita semua ni, kita dah kalau golongan yang mendahului dari segi masuk kepada Islam, memang kita tak dapat lah, sebab kita dah golongan yang dah berapa zaman lagi dah. Tapi kita boleh lagi masuk ke dalam golongan ashabul yamin, golongan yang menerima kitab catatan amalan kita dengan tangan kanan. Kita bawah sikit lah daripada orang yang terdahulu ni, yang muqarrabun tadi ni. Jadi mereka ini pun menjadi golongan yang special juga kan. Kemudian Allah sebut ma ashabul yamin, kan. Siapakah golongan kanan itu? Allah buat pertanyaan. Dalam ayat ini tuan-tuan dan puan, Allah kata ma ashabul yamin. Kan, siapakah golongan kanan itu? Sebab salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak menarik perhatian adalah dengan bertanya. Kalau kita pun mungkin ada tuan-tuan ni yang seorang guru katakan, seorang guru ataupun ibu bapa kepada anak-anak, kita nak ceritakan kepada anak-anak kita tentang satu perkara yang kita nak menarik perhatian mereka, kita akan tanya dulu kan. Kalau kita terus cerita je, anak-anak kita tengah main, tiba-tiba kita pergi cerita pada suatu hari ada seorang tua berjalan-jalan, mungkin dia orang pun tengah main, dia orang pun tak perasan apa yang kita cerita. Tapi kalau kita pergi je dekat tempat mereka tengah main tu, kita tanya, siapa nak dengar cerita? Okey, dia orang pun macam, settle ni, macam ada benda yang best je. Macam tanya-tanya, cerita apa? Bila ada perasaan tertanya-tanya itu, barulah dia akan bagi perhatian. Jadi dekat sini, bila Allah kata, siapakah golongan kanan itu, adalah untuk menarik perhatian pembaca Al-Quran ataupun orang yang mendengar Al-Quran ini. Jadi timbulnya perasaan, orang kata perasaan
takjub, perasaan ingin tahu apakah yang Allah akan ceritakan selepas pada ni. Siapakah mereka ni sebenarnya, golongan kanan itu. Okey. Jadi Allah sebut fi sidrin makhdud. Okey, mereka ini, golongan kanan ini yang menerima buku catatan amalan mereka dengan tangan kanan ini, mereka bersenang-senang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Bersenang lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Okey, golongan yang kedua ini kan, juga dimasukkan ke dalam syurga. Dan di syurga ini, di antara pokok-pokok di dunia yang ada di syurga, di antaranya yang disebutkan adalah pokok bidara lah. Pokok bidara, pokok delima di antaranya ada di dalam syurga. Tapi dia tidak akan sama dengan pohon bidara yang di dunia ini. Macam kita sekarang ni, kita ada buah kan. Kalau kita, siapa yang kenal pokok bidara, siapa yang pernah tengok pokok bidara, dia ada buah. Dia ada buah kan. Buah dia mungkin kecil-kecil kan. Buah dia mungkin tak sedap sangat lah. Kalau kita nak bandingkan dengan buah macam buah mangga ke, buah strawberry ke. Jadi buah bidara ni dia tak sedap sangat. Dan pokok bidara ini, kalau tuan-tuan yang kenal pokok ni, pokok bidara pokoknya adalah jenis yang berduri. Pokok berduri. Biasanya kalau orang ambil, kalau geng-geng masjid, geng-geng orang kata yang biasa mandikan jenazah, memang kenal sangatlah pokok ni. Dia berduri. Tapi di akhirat nanti tuan-tuan dan puan-puan, buah dia bukan lagi macam buah bidara di dunia ini. Buah dia akan lagi sedap lah. Dan buah-buah di akhirat nanti, dalam syurga nanti, Allah kata bila kita makan tu, gigitan yang pertama rasa dia dah sedap. Kemudian kita gigit lagi sekali, rasa dia semakin sedap lagi. Dan gigitan yang ketiga semakin sedap. Dan tidak ada rasa yang sama. Setiap kali kita gigit, setiap kali kita makan, lebih sedap daripada gigitan yang pertama. Kita makan hari ni lebih sedap daripada semalam. Kita makan besok lebih sedap lagi daripada hari ni, walaupun buah yang sama. Jadi pokok dia dah tak ada duri lagi, buah dia akan lagi sedap pada buah bidara di dunia, dan pokok dia tidak ada duri lagi. Jadi Allah sebut kalimah makhdud. Maksudnya tidak ada duri. Begitu juga setengah mufassir atau ulama mengatakan, dekat dalam syurga nanti kita boleh juga makan buah durian. Sebab apa? Sebab apa yang kita nak semua ada. Kita boleh juga makan buah durian. Tetapi ulama mengatakan buah durian dekat syurga nanti sudah tidak ada durinya lagi. Sebab apa tidak ada durinya lagi? Sebab duri itu menyakitkan. Di syurga nanti tidak ada benda yang menyakitkan kita. Tidak ada benda yang menyusahkan kita. Kita nak buka durian tu kan susah kan. Ada duri, menyakitkan lagi tangan kita. Tapi dekat akhirat nanti tak ada duri lagi dah. Tidak ada kemungkinan nak tercucuk duri tu, tak ada lagi dah. Macam mana rupa dia? Wallahu alam. Kena masuk syurga dulu, baru kita boleh tengok macam mana buah durian kan, sangking ke dalam syurga. Kemudian Allah sebut lagi tuan-tuan, dalam ayat yang ke-29, Allah sebut lagi wa talhim mandud. Okey. Dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya. Kalau kita fikirkan tuan-tuan, kalau kita fikirkan, Allah sebut pisang. Allah sebut pisang je dalam syurga ni. Dalam ayat ni Allah sebut pisang. Kenapa Allah sebut pisang ni? Dan pokok pisang yang tersusun rapi buahnya. Okey, jadi sebab itulah kita perlunya kita untuk mentadabur. Perlunya kita orang kata join program-program tadabbur ni, sebab kalau kita baca sendiri, Allah sebut pisang je dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya. Bagi kita, pokok pisang ni pisang kan, macam tak adalah best sangat pisang nak bandingkan dengan apple, nak bandingkan dengan buah-buah lain kan, buah kiwi ke, kita rasa macam pisang biasa je. Tapi tuan-tuan, sebenarnya
bagi masyarakat Arab zaman dulu ni, kan, di negara Arab memang ada pisang lah, memang ada pisang. Macam negara Arab lain saya tak tahu, tapi saya pernah tinggal di Yaman, 10 tahun di Yaman, memang pisang banyak kat Yaman. Pisang banyak. Jadi Allah sebut pisang sebab pisang ini di antara pokok yang kalau bagi Arab lah, di antara buah yang sedap. Dan kalau orang ada pokok pisang, ni bila Allah sebutkan kata buahnya yang tersusun rapi, maksudnya buah dia lebat. Buah dia lebat. Sebab apa, nak bagi orang Arab ni dia senang nampak. Dia senang nak bayangkan, oh pisang oh buah lebat best ni, hebat ni. Kalau kita, sebab kita banyak sangat buah, jadi kita rasa macam biasa je. Tapi ayat ni nak bagi mereka faham. Mereka faham. Sebab kalau Allah sebut lagi buah-buah yang kat dalam syurga, Allah sebut lagi buah-buah yang kita tak pernah tengok ni, kan, salah satunya mungkin kita tak merasa hebatnya, sebab apa, kita pun tak tahu rupa dia macam tu. Dan nanti nak terangkan kepada kita nanti pun kita tak nampak hebatnya buah tu macam mana, sebab kita tak pernah tengok. Tapi pokok pisang, buah pisang ni kita pernah tengok. Kita pernah tengok. Dan kita pun ada yang buah yang manis kan, macam pisang, setengah orang suka pisang emas kan. Pisang emas ni dia buah dia manis, kecil tapi dia manis kan. Tapi di dalam syurga nanti tuan-tuan dan puan, kalau ada buah-buah yang walaupun rupa dia sama macam kat dunia ni, macam pisang, mungkin pisang juga, tapi sudah semestinya pisang dia lebih hebat, lebih cantik, dan rasa dia ulama kata lebih manis lagi daripada madu. Kita jangan bayangkan bila kita kata lebih manis daripada madu ni kita tak boleh makan. Sebab madu bila kita makan manis kan. Cuba kita bayangkan kalau air gula yang terlalu manis kita nak minum tak boleh. Tak boleh nak minum sebab manis sangat. Tapi di sini bila dikatakan lebih manis daripada madu, bukanlah manis yang macam manis kat dunia ini. Di akhirat nanti manis dia manis yang tidak menyakitkan. Kat dunia ni memanglah kita kata manis tu sedap, tapi terlalu manis dia jadi nak pahit, dah jadi tak sedap dah. Tapi dekat akhirat nanti lagi manis lagi sedap. Lagi manis lagi sedap. Okey. Kemudian tuan-tuan, Allah sebut lagi. Allah sambung dalam ayat yang ke-30, Allah sebut wa dhillim mamdud. Dan naungan yang tetap terbentang. Naungan yang tetap terbentang. Naungan yang ni macam kita kata bayang lah. Macam kita kata bayang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada di antara kita, yang akan, orang kata, yang akan tanya. Kita yang akan tanya, panas ke dekat sana? Panas ke dekat akhirat ni sampai ada pokok yang ada bayang dia kan? Sampai kita perlu duduk bawah pokok, duduk berteduh. Ada ke matahari dekat sana? Okey tuan-tuan, di syurga nanti, di dalam syurga nanti tuan-tuan, tidak ada matahari. Tidak ada matahari. Sebab matahari itu sifat dia orang kata panas. Kan? Satu sifat dia panas. Satu sifat dia macam kita kata dunia ni kita perlukan sesuatu yang lain untuk membantu menerangkan dunia kita. Kalau tidak, kalau tak ada bantuan benda lain iaitu matahari, dunia kita akan gelap. Tapi hebatnya di akhirat nanti, di dalam syurga, cerah dia tidak perlu kepada matahari, tidak perlu kepada lampu ataupun tidak perlu kepada sesuatu yang untuk menerangkan kegelapan dekat situ. Sebab di situ memang tidak ada kegelapan. Okey. Tapi disebutkan bayangan ataupun naungan ataupun bayangan itu supaya kita boleh membayangkan, tuan, betapa nyamannya. Kalau kita sekarang ni di dunia, bila kita bayangkan pokok yang besar, kita duduk di bawah pokok, keadaannya teduh. Dan kalau ada angin yang datang meniup di bawah pokok itu, kita akan rasa teduh, segar
nyaman, kita akan rasa sangat selesa, kita rasa sangat, kalau letak kepala tu boleh lena kan dekat bawah pokok yang teduh di dunia ni, tapi di akhirat nanti kita tidak ada panas. Cuma nak menggambarkan betapa nyamannya, betapa nyamannya naungan yang Allah beri kepada kita ni, yang nak menggambarkan sesuatu yang sangat menyenangkan hati kita, sesuatu yang sangat best. Jadi tuan-tuan, diriwayatkan bahawa pokok itu pokok yang di dalam syurga nanti ni, dia punya naungan gitu, maksudnya kalau kita kata kat dunia ni bayang lah, tapi di akhirat nanti tidak ada bayang, tidak ada matahari, jadi dia tidak ada bayang macam tu. Cuba naungan dia. Naungan bawah pokok tu tuan-tuan dan puan, kalau kita berjalan ataupun kita menaiki kenderaan yang paling laju, kita berlalu di bawah pokok itu, kita ambil masa 100 tahun. 100 tahun yang non-stop kita berjalan, ataupun kita naik kenderaan yang paling laju, kita naik kuda yang paling laju, 100 tahun kita berjalan tidak berhenti-henti, baru kita boleh sampai ke hujung dia. Baru kita boleh sampai ke penghujung. Penghujung kalau kita kata pokok, kita kata pokok kan. Macam mana nak tunjuk ada pokok? Okey, pokok ada daun kan. Di hujung sini, rimbunan daun ke sini, daripada dengan hujung daun ke sini ni, bawah itu bayangan itu 100 tahun baru nak lepas. Okey, itu pokok dia tuan-tuan. Itu pokok dia. Kalau kita tengok dalam kehidupan kita hari ini, kita ada rumah. Kita ada rumah tempat yang kita nak duduk, tempat kita duduk ni, di rumah ni, dan kita tengok pokok-pokok yang ada di sekeliling rumah kita. Adakah pokok itu lebih besar daripada rumah kita? Jadi tak ada tuan-tuan. Tidak ada pokok yang lebih besar daripada rumah kita. Sudah semestinya lah rumah kita lebih besar daripada pokok. Jadi bila Allah sebut, ada sebab dia tuan-tuan. Ada sebab dia Allah sebut, kenapa Allah sebut pokok tu besar macam tu, 100 tahun baru boleh lepas dia punya pokok tu. Bila kata pokok dia besar macam tu, pokok dia besar macam tu, maka istana yang akan kita duduk nanti, mudah-mudahan saya dan tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua dapat masuk dalam syurga tuan-tuan. Kata amin. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga. Jadi rumah ataupun istana yang kita akan duduk nanti memang semestinya lebih besar lagi daripada pokok-pokok tu. Lebih besar lagi daripada pokok-pokok tu tuan-tuan. Jadi nak menggambarkan betapa hebatnya gambaran yang Allah bagi ni, nak menunjukkan hebatnya nikmat yang Allah dah sediakan untuk kita di akhirat nanti. Dalam satu hadis tuan-tuan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dia kata, haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan an Abi Zannad an al-A'raj an Abi Hurairah yuballighu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati syajaratun yasiru ar-rakibu fi dhillaha 100 amin la yaqta'uha iqra'u in syi'tum wa dhillim mamdud. Ayat yang kita baca tadi ni, wa dhillim mamdud ni. Dia kata Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Telah menceritakan kepada kami, jadi Ali bin Abdullah ni kata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Zannad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, yang menyampaikannya daripada Nabi SAW yang telah bersabda. Ini banyaklah orang cerita daripada orang ni, sampailah Nabi Abu Hurairah, dia kata Nabi telah bersabda, sesungguhnya di dalam syurga terdapat sebuah pohon. Bila seorang yang berkenderaan berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun,
dia masih belum menempuhnya. Maksudnya belum habis lagi. Belum habis lagi 100 tahun tu. Kita bacalah oleh kalian jika kalian suka akan firman-Nya wa dhillim mamdud dan naungan yang terbentang luas. Kalau suka bacalah ayat ni. Maksudnya. Okey. Jadi naungan yang tidak terputus, di dalamnya tidak ada matahari, tidak ada panas. Tidak ada panas. Jadi cuaca di dunia itu amat nyaman. Amat nyaman dan tidak sejuk dan juga tidak panas. Kita kalau sejuk pun masalah juga kita kan. Sejuk kita nak pakai jaket, sejuk pun kita tak selesa juga. Kalau panas pun kita tak suka juga. Panas kita tak selesa juga. Jadi tak sejuk dan juga tak panas. Jadi tak ke best kan? Tak ke best cuaca itu. Tak sejuk, tak panas, selesa. Keadaannya mestilah sangat-sangat selesa tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, Allah sambung lagi. Allah sebut lagi di dalam ayat yang ke-21. Allah kata, wa ma'im maskub. Okey. Dan air yang sentiasa mengalir. Air yang sentiasa mengalir. Kalau kita baca Al-Quran, biasa-biasa tuan-tuan, kalau kita tidak bertadabbur, kalau kita tidak tengok tafsir, kalau kita tidak ikut program tadabbur macam ni, kita baca Al-Quran, mungkin kita boleh baca terjemahan, tapi cuba bayangkan, bila kita baca sampai dekat ayat yang berbunyi wa ma'im maskub dan air yang sentiasa mengalir. Kita pun baca air yang sentiasa mengalir. Kita pun bayangkan macam air longkang dekat rumah kita ke, air yang sungai dekat rumah kita ke. Kita nampak air mengalir, air macam tu, air sungai mengalir. So apa yang bestnya, kita pun nampak macam tu je. Kita akan rasa macam ayat tu biasa je tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan perasan, air ini kalau kita tengok tempat-tempat yang menjadi tarikan ramai, tempat-tempat yang menjadi tumpuan ramai adalah tempat yang ada air. Tempat yang ada air terjun, tempat yang ada sungai. Kan? Kalau tuan-tuan perasan, rumah yang mana kita kata, kalau kata banglo yang tinggi harganya, rumah yang mungkin di tepi tasik. Mungkin rumah-rumah yang dekat dengan pusat-pusat peranginan. Mungkin rumah-rumah yang penempatan dia dekat dengan sungai, rumah-rumah dekat dengan tasik, kan? Rumah-rumah macam ni, rumah yang sangat mahal. Sebab tu disebutkan air, iaitu macam air terjun. Orang Arab tuan-tuan, orang Arab ni, kebanyakanlah negara Arab ni, kebiasaannya dia kurang air macam tempat kita ni. Bukan macam tempat kita lah. Dia nak jumpa air terjun pun susahlah. Kalau kita kata air sungai dia pun, mungkin kalau orang Mesir, mungkin dia tengoklah air sungai dia yang mengalir, sungai Nil tu kan. Sungai dia besar. Sungai dia besar, dia boleh nampaklah air yang mengalir macam tu. Tapi kalau macam kita orang Malaysia ni, kita bukan saja nampak air yang mengalir macam tu, tapi kita nampak air yang mengalir dari atas ke bawah, iaitu air terjun. Jadi air ni, sebabkan mereka jarang jumpa air yang macam kita, ada pun beberapa tempat tak banyak, masuk kata susahlah nak dapat. Jadi bila sebut tentang air ini, suatu yang sangat menarik bagi mereka, sangat menarik perhatian kita. Bukan Arab sahajalah, tuan-tuan. Kita pun dekat Malaysia pun, di antara banyak-banyak tempat yang paling ramai orang suka pergi melancong ke, pergi berjalan ke, tempat yang ada air. Dekat pantai, dekat tasik, dekat Kenyir ke, dekat pantai Langkawi ke, pantai Morib ke, pantai Polisen ke, kemudian dekat air terjun. Okey, tempat-tempat inilah, tempat-tempat yang ada air inilah tempat-tempat yang menjadi tumpuan ramai. Menunjukkan apa? Semua orang suka air. Dan kalau kita kata perumahan, orang kaya bila dia buat rumah yang besar, biasanya dia akan ada air, sama ada dia buat akuarium ke, sama ada dia buat kolam ke, ada air yang
yang mungkin air mengalir kat bawah dia, kolam kat bawah, ada pun ada air pancut. Maksudnya ada bunyi air tu saja pun dah menenangkan. Menenangkan. Bahkan air juga boleh menjadi terapi. Jadi sebab itulah kita kata Allah sebutkan air ni sebab menjadi satu yang sangat menarik. Semua orang suka air. Kalau kita duduk tempat yang, kalau orang tua dia ada duit sikit, dia ada rumah besar, tak ada sungai kawasan rumah dia pun, dia akan buat kolam juga. Buat kolam, sama ada kolam nak mandi ke, kolam untuk bela ikan ke, dia akan buat bagi orang kata apa, cantik lah. Sebab apa? Biasanya kalau kita cerita rumah orang, rumah orang ni besar, ada kolam. Bila kita sebut kata ada kolam tu, biasanya dah menggambarkan kata rumah dia tu best. Kalau tuan-tuan perasan. Bila kita kata ada kolam, maksudnya ada air. Ada air, maksudnya best rumah dia ni. Sebab tu Allah sebut di antara sifat syurga ni, dalam syurga ni ada air. Sebab benda tu sangat best. Okay. Jadi sebab itulah dikatakan Allah sebut air yang mengalir. Kalau kita tak bertadabbur, kita rasa macam air mengalir biasa je. Tapi bila kita bertadabbur ni baru kita perasan, rupanya tempat-tempat tumpuan orang memang tempat yang ada air. Dan semua orang suka air. Kemudian Allah sebut lagi tuan-tuan. Allah sebut lagi di dalam ayat yang ke-32. Allah sebut lagi dalam ayat 32. Allah sebut lagi dalam ayat yang ke-32, wa fakihatin katsirah. Serta buah-buahan yang banyak. Buah-buahan yang banyak. Jadi, tuan-tuan, di dalam syurga nanti akan terdapat banyak buah-buahan yang beraneka ragam warnanya. Buah-buah dahlah yang macam-macam jenis bentuk dia, warna pula bermacam-macam jenis warnanya. Ada buah-buahan di dalam syurga nanti tuan-tuan, buah-buahan yang kita pernah dengar nama dia kat dunia. Mungkin buah delima, mungkin buah bidara, mungkin buah apa lagi yang kita kurma ada dalam syurga. Tadi Allah sebut pisang. Jadi buah-buah ni ada dalam syurga. Dan Allah sediakan lagi tuan-tuan, banyak lagi buah-buah yang kita tidak pernah lihat, yang kita tidak pernah dengar nama dia, yang kita tidak boleh bayangkan macam mana rupa dia. Sebab syurga ni kan special. Takkan Allah nak bagi benda-benda yang kita tahu je, kita biasa je. Tak surprise lah kan, tak surprise. Jadi benda-benda yang Allah nak sediakan ni, buah yang Allah akan sediakan sini, bila kita masuk syurga kita tengok, wow, Masya Allah, buah macam ni, buah ni. Mungkin buah tu, cantiknya buah ni. Mungkin macam tu. Maksudnya, sudah semestinya benda tu mengagumkan. Terperanjat kita tengok, Masya Allah, buah macam ni. Cantiknya buah ni. Sedapnya buah ni. Tak pernah jumpa lagi kita kat dunia buah yang macam ni. Dalam satu hadis tuan-tuan, riwayat daripada Ibnu Abbas. Dia kata, pernah terjadi gerhana matahari. Lalu Rasulullah SAW mengerjakan solat. Dan orang-orang pun mengerjakan solat bersama baginda. Baginda menjelaskan tentang solat. Mengenai hal itu, mereka mengatakan, masa itulah, masa gerhana tu, Nabi solat gerhana dengan sahabat. Kemudian Nabi ceritakan tentang solat. Kemudian mereka mengatakan, Ya Rasulullah, masa Nabi tengah cerita tentang solat tu, mereka kata, Ya Rasulullah, kami melihat kamu mengambil sesuatu dari tempatmu. Maksudnya, kami nampak kamu ambil sesuatu. Kemudian kami melihatmu tertahan. Kami melihatmu macam tersekat, terstop.
Macam tu. Kami melihat kamu terstop. Kan? Baginda menjawab, sesungguhnya aku melihat syurga. Masa tu, masa Nabi tu nampak syurga. Kemudian Nabi kata, lalu aku mengambil setandan buah darinya. Nabi kata, aku ambil. Aku nampak syurga, aku pun ambil. Mungkin masa tu Allah tunjukkan Nabi syurga tu dengan buah-buah dia sekali, Nabi pun ambil. Kemudian macam tersekat. Tersangkut kat situ. Kan? Kemudian Nabi kata, seandainya aku mengambilnya, pasti kalian akan terus memakannya sepanjang sisa umur dunia ini. Nabi kata, kalau aku ambil je buah tu, semua hidup kamu ni, kamu akan makan buah tu tak habis-habis. Tapi Nabi masa tu, Nabi macam ambil tapi tak tarik, tak jadi. Macam tu. Ambil tersekat. Sahabat nampak tangan Nabi tu tengah nak ambil sesuatu. Okey. Itu buah. Jadi Allah sebut buah yang banyak lah. Buah yang banyak dalam syurga nanti. Banyak sangat buah. Kemudian Allah sebut lagi sifat buah tu. Sifat buah-buahan dalam syurga yang Allah sediakan untuk kita tu, macam mana sifat dia? Allah sebut lagi kat kita dalam ayat yang ke-33 ini, la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatkannya. Okey. La maqtu'atin, yang tidak putus-putus. Okey, di sini dia ada beberapa tafsiran dia dah yang bila dikatakan buah yang tidak terputus-putus ni. Di antara maksudnya buah yang tidak terputus-putus ini, buah tu bila kita ambil je terus ada buah baru. Ambil je terus ada lagi. Ambil je terus ada lagi. Macam tu di antara maksudnya buah yang tidak terputus-putus. Maksudnya nikmatnya macam tu. Kita nak makan banyak mana pun tak habis-habis. Kita tak perlu risau. Habis buah ni, tak perlu risau. Buah dia tidak terputus-putus. Dan kalau di dunia, memanglah buah dia terputus-putus kan di dunia ni. Musim durian sekejap je dah terputus dah. Pokok dekat, buah dekat pokok, kita ambil je, dah habis dah, tak ada dah. Kan? Itu maksudnya terputus. Terputus-putus lah. Kalau kita ibaratkan macam kat dunia ni, dekat syurga, kita ambil ada. Tak putus-putus dan tak habis-habis dan tidak perlu ikut musim. Okey, itu tafsiran yang pertamanya. Tidak terputus-putus buah dia kan. Okey, kemudian tafsiran yang keduanya, tidak terputus-putus ini disebutkan juga dalam satu pokok itu ada dua rasa. Walaupun kita kata buah mangga, tapi buah mangga dalam satu pokok itu rasa dia tak sama. Ada dua rasa dan semua rasa itu sedap-sedap belaka. Dan dalam tafsiran yang lain juga dikatakan la maqtu'atin, maksud kata yang tidak terputus-putus itu adalah buah yang tidak pernah putus daripada tangkai dia. Kalau kita bayangkan di dunia ini, buah yang terputus daripada tangkai dia, yang dah jatuh tu, maksudnya buah tu dah tak fresh lagi. Kan? Buah tu tak fresh lagi kan? Tapi dekat sini, di syurga nanti, buah tu tidak putus. Tidak pernah terputus daripada tangkai dia. Maksudnya, buah tu tak pernah jatuh. Tak pernah jatuh, kecuali kita yang ambil buah tu. Jadi kita yang ambil buah tu. Jadi bila dikatakan buah tu tidak terputus-putus, buah tu bermaksud kita yang ambil, menunjukkan apa? Menunjukkan betapa freshnya buah tu, betapa segarnya buah tu. Terus ambil dan kita terus makan, yang menggambarkan kalau kita ada pokok, kalau kita ada kebun, mesti kita akan bayangkan kesegaran, kan? Kefreshan buah tu, kan? Tapi itu di syurga lah. Dan Allah sebut lagi wala mamnu'ah. Buah adalah tidak terputus-putus, jadi tidak terlarang untuk mendapatkannya. Jadi tidak terlarang untuk kita nak ambil buah tu, tidak ada langsung halangan. Halangan tu macam mana tuan-tuan? Kalau kita tengok dekat dunia ni, kadang-kadang ada pokok yang ada pagar. Kita tak boleh nak ambil. Kadang-kadang ada pokok ataupun ada buah yang pokok dia tinggi.
kita tak boleh nak ambil juga. Jauh kan. Kalau kita tengok kadang-kadang pokok mangga kan, kat kampung-kampung, pokok mangga yang tinggi tu, biasanya kalau dekat yang buah yang sebelah bawah ni dah habis dulu dah, buah yang dekat pucuk-pucuk tu, biasanya tak ada orang nak ambil. Buruk macam tu je kalau dia tak jatuh. Tak boleh nak ambil. Maksudnya kita terhalang untuk ambil dia. Dan apa lagi bentuk halangan yang kita ada kat dunia ni? Di antaranya, pokok itu mungkin ada duri. Pokok itu mungkin ada duri, itu di antara bentuk halangan yang menyebabkan kita tak boleh nak ambil buah tu. Tapi di akhirat nanti, tidak ada halangan yang berbentuk pagar yang menghalang, tidak ada halangan yang berbentuk duri yang menyakitkan kita untuk ambil buah tu, dan tidak ada halangan dalam bentuk jauhnya pokok tu. Dan bahkan bila kita nak je, pokok itu akan datang, akan turun, akan menghampiri kita. Kalau kita nak yang macam tu. Kalau kita rasa nak pergi petik, kita pergi petik. Jadi tidak ada halangan. Tidak terlarang untuk kita dapatkan buah itu. Okay. Buah yang walaupun kita pernah dengar, tuan-tuan pernah dengar kan, Nabi Adam ketika mana di dalam syurga, Nabi Adam ada buah yang Nabi Adam dilarang untuk makan. Ada buah yang Nabi Adam dilarang untuk ambil buah tu. Disebabkan Nabi Adam ambil buah tu lah, Allah mencampakkan Nabi Adam ke dunia. Jadi buah yang dilarang tu tuan-tuan, hanya ada dalam syurga untuk Nabi Adam pada masa tu. Syurga untuk kita nanti, untuk kita yang akan masuk syurga nanti, buah tu dah tak ada tuan-tuan. Buah tu dah tak ada lagi. Tidak ada lagi buah yang dilarang untuk kita ambil. Subhanallah tuan-tuan. Hebatnya syurga tuan. Kita kena kita kena usaha sungguh-sungguh ni. Usaha sungguh-sungguh. Macam tuan-tuan, sekarang ni kita orang kata masjid-masjid pun dah dibuka, kita pun dah dibenarkan untuk masuk ke masjid-masjid. Jadi kita ambil kesempatan. Jangan lepaskan segala peluang-peluang untuk pergi ke masjid apa semua tu. Kemudian tuan-tuan, kita sambung lagi. Allah sebut lagi dalam ayat yang ke-34. Allah sambung lagi. Iaitu tentang sifat-sifat nikmat dalam syurga nanti. Allah sebut wa furushim marfu'ah. Okay. Dan tempat-tempat tidur yang ditinggikan. Tempat-tempat tidur yang ditinggikan. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tengok, sebab apa Allah sebut ni, untuk kita yang baca ni, kita duduk di dunia tau. Kita di dunia. Jadi Allah akan bagi gambaran-gambaran yang kita nampak seolah-olah macam benda tu yang kita boleh nampak dekat dunia ni. Kalau kita tengok gambaran tempat tidur ataupun katil, kalau kita tengok rumah orang-orang yang setengah rumah, dia tak ada katil pun. Tilam-tilam semua dekat bawah, kan, duduk dekat bawah, kan. Tapi kalau kita tengok ada rumah yang dia ada katil dia tinggi. Ada yang katil dia rendah, ada yang katil dia mahal sikit, dia tinggi. Sebab apa? Mungkin tilam dia tebal. Tilam dia special sangat. Jadi tebal. Jadi tinggilah tempat tu. Jadi kita boleh bayangkan macam mana tempat yang rendah, tempat tidur yang rendah, tidak tidur ke tempat-tempat yang rendah, kadang-kadang nak bangun susah, sakit badan, dibandingkan dengan tempat tidur ataupun katil-katil yang kedudukan dia tinggi tuan-tuan. Dia tinggi ni selesa. Contohnya kalau bagi warga emas, boleh rasa sangat perbezaan tidur dekat bawah, tilam bawah, bila nak bangun, sakit badan, susah nak bangun, nak daripada duduk bawah nak ke atas. Tapi bila katil tu tinggi tuan-tuan, biasanya kita akan turunkan kaki kita ke bawah, lebih senang. Kita turunkan kaki ke bawah, kita tunggu duduk sekejap, kadang-kadang ada sakit lutut apa semua, kan, urut lutut sikit, jadi nak bangun senang. Itu baru katil yang tinggi di dunia tuan-tuan. Katil yang tinggi di dunia. Maksudnya selesa.
selesa lah. Katil yang bawah kurang sikit, katil yang atas yang tinggi ni lebih selesa, lebih sedap lah. Dan tuan-tuan, di atas katil-katil itu, di atas hamparan-hamparan itu, di atas tilam-tilam yang tinggi itu, adanya wanita-wanita yang terbaring di atasnya, iaitu bidadari-bidadari. Dekat mana Allah cerita benda ni? Allah cerita dalam ayat yang depan lagi, ayat yang ke-35. Inna ansha'nahunna insya'. Okey. Sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa. Jadi ciptaan-ciptaan inilah yang duduk tunggu kita kat atas katil-katil, atas tilam-tilam tu. Sebab apa disebutkan sebagai ciptaan yang istimewa? Sebab bidadari-bidadari ini Allah terus ciptakan dia jadi rupa manusia dengan kudrat Allah, tidak perlu lagi proses macam manusia di dunia ni. Dia bentuk manusia juga, tapi kalau di dunia ni, manusia di dunia ini dia perlu melalui proses. Dia kena mengandung dulu kan, kemudian jadi baby dulu, kemudian dia lahir dulu jadi baby, kemudian dia besar, kemudian dia jadi kanak-kanak, selepas tu barulah dia jadi dewasa. Kalau wanita-wanita yang dewasa ni, barulah kita kata mungkin masa kecil tu kita tengok orang panggil apa, orang kata budak-budak hingus. Selalu bila kita nak menggambarkan budak-budak kecil ni, kita panggil sebagai budak hingusan. Maksudnya budak yang tak apa nak comel lagi lah. Bila dah hingus-hingus kan, tak apa nak comel lagi lah. Bila dia dah besar sikit, barulah dia comel orang perempuan ni. Itu kalau perempuan di dunia, dia kena melalui proses. Tapi di akhirat nanti, Allah ciptakan bidadari ini dengan bentuk yang special. Allah kasi jadi, terus dia jadi. Tidak perlu lagi proses. Proses-proses yang kita namakan dia sebagai adat. Bagi adat kejadian kita ni, adat proses kita ni, daripada mani, kemudian jadi janin, mengandung, dan keluar, jadi baby, jadi kanak-kanak, jadi besar, dia tak lalui proses tu. Dia tak perlu melalui proses tu, dia terus, kalau terjadi, terus dia jadi kun, jadi fayakun, maka dia pun jadilah. Dia tidak perlu mengambil masa langsung. Kalau manusia biasa ni perlu ambil masa 9 bulan untuk jadi manusia sampai dilahirkan saja. Dan nak jadi dewasa pun ambil masa berpuluh tahun, beberapa tahun nak jadi dewasa. Tapi yang ni, bila dari syurga ni, on the spot, Allah kata kun, jadilah. Fayakun, ke jadilah. On the spot terus jadi. Allah sebut lagi tuan-tuan, Allah sambung lagi dalam ayat yang ke-36. Allah kata, faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka sentiasa dara. Kami jadikan mereka sentiasa dara. Macam mana ni? Macam mana jadikan mereka sentiasa dara? Tentunya tuan-tuan, bidadari dalam syurga nanti ni, orang kata perawan, masih lagi dara lah, sebab tidak pernah disentuh oleh jin ataupun manusia lain. Sudah tentunya dia dara. Dan setiap kali suami dia ataupun pasangan dia bersama ataupun bersetubuh dengan dia, bidadari tadi ni yang kehilangan dara dia tadi ni, dia akan kembali dara balik. Dan pasangan itu orang kata menjadi perawan balik. Seperti mana diceritakan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Wahab. Hadisnya berbunyi, qala Abdullah ibn Wahab. Telah berkatalah Abdullah ibn Wahab. Akhbarani Amr bin Haris. An Darraj an Ibni Hujairah. An Abi Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala lahu
anafli'u fil jannah? Qala na'am, walladhi nafsi biyadihi dahman dahma, fa idza qama anha raja'at mutahhiratan bikran. Ha. Jadi Allah Ibn Wahab ni mengatakan, telah berceritakan kepadaku Amr ibn al-Haris dari Darij, dari Abu Hujairah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi lah, apakah kita bersetubuh di dalam syurga? Adakah kita melakukan hubungan suami isteri di dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, dengan dorongan yang kuat dan kuat sekali. Dorongan yang kuat dan kuat sekali. Maksudnya bersetubuh tu dengan kuat sekali. Manakala dia berdiri darinya, manakala apabila dia berdiri darinya, maksudnya bidadari tu bila suami dia berdiri, maksudnya suami dia bangun dia sekejap tinggalkan berdiri ni, maksudnya dia dah fahamlah kan, selepas perhubungan suami isteri tu, bila berdiri je kan, kemudian dia nak mengulangi balik persetubuhan itu, dia akan mendapatinya dalam keadaan perawan kembali seperti semula. Ini di antara sifat bidadari yang mana Allah ciptakan mereka ni. Allah kata kami jadikan mereka sentiasa dara. Kemudian dan kekuatan lelaki, ni dah bila bangun sekejap dah tengok darah balik, bangun sekejap dah darah balik. Kekuatan lelaki dalam syurga tidak sama dengan kekuatan lelaki di dunia ini. Kekuatan lelaki akan lebih lagi supaya apa? Supaya mereka dapat melakukan hubungan kelamin ini dengan banyak. Sebab itu adalah satu nikmat yang besar. Sebab itulah kita dilarang untuk berzina, dilarang untuk melakukan zina di dunia ini, sebab itu antara satu nikmat yang besar yang Allah sediakan untuk kita dalam syurga bagi orang-orang yang bersabar. Anas pernah meriwayatkan, dia kata, Anas kata, Nabi SAW bersabda, di syurga orang mukmin, orang laki-laki mukmin akan diberi kekuatan sekian-sekian terhadap wanita. Dia cakap macam tu. Orang lelaki ni diberi kekuatan sekian-sekian terhadap wanita. Lalu kutanyakan, ya Rasulullah, apakah dia akan mampu melakukan itu? Lalu baginda menjawab, dia diberi kekuatan 100 kali ganda. Jadi, dia diberi kekuatan 100 kali ganda. Jadi wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam syurga, tuan-tuan, wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam syurga nanti tidak perlu cemburu dengan bidadari syurga. Sebab apa? Tadi kan sebab dikatakan bidadari syurga ni dia akan kembali dara. Selepas melakukan hubungannya dia akan kembali dara. Jadi nanti wanita-wanita di dunia ni dia rasa nanti bidadari syurga lebih best lah, sebab bidadari syurga dia akan jadi dara balik. Yang akan jadi macam tu, yang akan jadi muda, yang akan menjadi kembali dara atau perawan, akan berterusan menjadi dara tu tadi, bukanlah sahaja bidadari syurga, bahkan wanita-wanita solehah yang menjadi ahli syurga juga akan mendapat nikmat yang sama, iaitu mereka akan sentiasa dara. وقال عبد بن حميد حدثنا مصعب بن مقدم حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوزا فقالت يا رسول الله
ud'u Allah an yudkhilani al-jannah. Faqala ya fulan innal jannata la tadkhuluha ajuzan. Qala fawallat tabki. Qala akhbiruha innaha la tadkhuluha wa hiya ajuzan. Inna Allah ta'ala yaqulu inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara. Okey. Abdu bin Hamid, Abdu ibnu Humaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mus'ab ibnu Miqdam, telah menceritakan kepada kami Al-Mubarak ibnu Fudalah dari Al-Hasan yang menceritakan bahawa pernah ada seorang nenek berkata, seorang nenek ni dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga dia memasukkan aku ke dalam syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hai fulan, hai fulan, iaitu wahai ibu si fulan ni. Nama tak tahu siapa nama si fulan tu. Sesungguhnya Nabi kata sesungguhnya syurga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Syurga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Maka nenek itu pergi sambil menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahulah kepadanya bahawa dia tidak dapat memasukinya dalam keadaan rupa nenek itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan ciptaan yang baru, maka kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dalam Asy-Syama'il. Okey. Jadi ini saya rasa tuan-tuan pernah dengar cerita ni macam mana Nabi bergurau. Ada seorang nenek ni, dia datang, dia jumpa dengan Nabi. Dia kata, dia minta Nabi doa supaya dia boleh masuk syurga. Itu Nabi kata, syurga ni orang tua mana boleh masuk syurga? Nabi kata kat dia gitu. Dalam bahasa kita lah. Orang tua mana boleh masuk syurga? Lepas tu, nenek ni pun menangis. Lepas tu dia pun pergi. Lepas tu Nabi pun kata, beritahu dekat dia, dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan dia tua macam ni. Tapi Allah akan jadikan dia muda balik. Allah akan jadikan dia perawan balik. Jadikan dia gadis balik. Barulah dia masuk syurga. Nabi pun bergurau juga. Okey. Kemudian Allah sambung lagi tuan-tuan. Allah kata, uruban atsraba. Okay. Uruban atsraba ini kan ayat yang ke-37 bermaksud yang tetap mencintai jodohnya serta yang sebaya umurnya. Okay. Uruban yang tetap mencintai jodohnya, yang terlampau sayang kepada suaminya. Uruban ni maksudnya terlampau sayang kepada suaminya. Sebab apa dia katakan macam ni? Sebab apa dia katakan yang terlampau sayang kepada suaminya. Kalau kita tengok perempuan-perempuan ataupun wanita-wanita yang sangat mencintai suaminya ni, dia cinta sangat kepada suaminya ni, mereka akan sayang dan mereka akan sentiasa rindu kat suami dia. Sayang dan rindukan suami dia. Dan suami dia pun macam tu juga. Dia akan sayang dan rindukan isteri dia. Dan mereka dalam syurga nanti ni, bidadari syurga ni ataupun wanita-wanita yang solehah ini, mereka juga akan
saling pandang, si suami akan pandang isterinya, oh isteri aku ni sangat cantik lah. Kemudian si isteri pula akan pandang suami dia, suami aku ni sangat handsome lah. Gitu. Suami dia lah yang paling cantik sekali. Sebab tu Allah jadikan mereka ni nampak, contohnya bidadari-bidadari syurga ni, dia cuma nampak suami dia je. Sebab kalau kita tengok wanita-wanita ataupun orang perempuan kat dunia ni, samalah orang lelaki dan perempuan. Kalau orang perempuan, dia tengok orang lelaki lain, dia tengok hero-hero dalam filem ke, dia akan, wih hero ni lagi handsome pada suamiku. Mula-mulalah dia nak berkhayalkan nak dapat suami-suami yang handsome macam hero-hero dalam filem tu. Bahkan menjadi kadang-kadang sampai menjadi punca pergaduhan bila dia rasa suami dia tak handsome, suami dia tak bagus macam hero-hero dalam filem yang dia tengok tu. Begitu jugalah orang lelaki kan, kadang-kadang tengok ahli syurga tengok filem ke apa ke, tengok orang perempuan cantik-cantik, tapi dalam syurga nanti tak ada. Sebab tu lah dikatakan dijadikan bidadari-bidadari ni sangat sayangkan dan sangat rindu kepada suaminya. Dan atroba. Jadi Allah kata urban atroba. Urban tadi ni selampau sayang, rindu sangat kepada suami dia. Dan atroba sini bermaksud sebaya umurnya. Sebaya umurnya ni dalam lingkungan umur 33 tahun. 33 tahun. Iaitu sebaya, antara lelaki dan perempuan sebaya. Dan mereka ini pula tidak akan menjadi tua. Mereka tidak akan menjadi tua dan mereka akan kekal dalam keadaan begitu sampai bila-bila. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Dhahhak telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Dia kata bahawa makna yang dimaksudkan ialah, iaitu yang dimaksudkan sebaya umur tadi ni, asroba ni, ialah usia mereka sama, iaitu 33 tahun. Ataupun juga sebaya umurnya ni dimaksudkan apa? Sebaya umur ini dimaksudkan mereka ini sama pandai dan sama bijak dengan ahli syurga. Bidadari-bidadari ni sama pandai dan sama bijak dengan ahli-ahli syurga. Sebab apa dikatakan macam tu tuan-tuan? Kalau kita tengok, kalaulah kita ini pasangan kita katalah kita pandai, kemudian pasangan kita ni tak pandai, jadi boring. Kita nak sembang pun, jadi kita sembang duduk, jadi pasangan kita ni tak cerdik, dia akan sembang tak apa-apa benda dia sembang. Jadi sebab itu dah dikatakan dekat sini yang sebaya umurnya ni bermaksud sebaya dari segi umurnya dan juga sama dia punya level pemikiran dia, sama dia punya kebijakan dia. Jadi nak berkomunikasi pun selesa. Dan happy lah. Sebab apa? Sebab Allah dah janjikan dalam syurga nanti tidak ada benda-benda yang menyakitkan hati. Okay, dalam riwayat yang lain daripada As-Sa'di mengatakan maksud dengan firman At-Tawabah tadi ni sebaya umurnya, iaitu yang sebaya tadi ni, yang serupa tadi ni adalah akhlak mereka di antara sesama mereka ni rukun dan damai. Tidak ada permusuhan dan tidak ada rasa dengki ataupun iri hati sesama mereka. Tidak, orang kata, tidaklah sebagaimana yang berlaku terhadap madu di dunia ni lah. Kalau orang yang kahwin lebih daripada seorang, dia panggil madu kan. Dia panggil madu walaupun nama dia madu, walaupun nama dia manis, kalau tak pandai dia akan penuh dengan kepahitan. Jadi biasanya madu-madu ni, sama-sama madu kalau dekat dunia ni biasanya memang tak setuju angin lah. Biasanya tak sekepala, biasanya selalu bergaduh. So itulah yang digambarkan kalau disebut tentang madu-madu di dunia ni, madu-madu isi-isi dunia ni. Tapi
di akhirat nanti. Sebab itulah Allah jadikan mereka ni sebaya sama umur, sama kecerdikan, sama dia punya tahap pemikiran dia sama. Jadi tidaklah berlaku pergaduhan, tidaklah berlaku boring dan sebagainya. Okay. Kemudian Allah kata, Allah sambung lagi, Allah kata apa? Li ashabil yamin. Bagi puak kanan. Semua yang diceritakan tadi ni, semua yang disebutkan nikmat-nikmat, bentuk-bentuk nikmat yang diceritakan tadi ini adalah balasan ataupun ganjaran yang diceritakan untuk puak-puak ataupun golongan kanan, iaitu golongan yang menerima buku catatan amalan mereka daripada tangan kanan. Yang mana mereka ini orang-orang yang menerima daripada tangan kanan ini, Nabi kata satu hadis, dalam satu hadis lah Nabi kata, Nabi ceritakan tentang balasan ataupun sifat-sifat orang yang masuk syurga ni. Nabi bersabda, rombongan pertama yang masuk syurga itu seperti bulan pada malam purnama. Ini golongan yang pertama. Kemudian rombongan berikutnya seperti bintang. Kalau kita tengok waktu malam dalam kegelapan yang sangat tu, first kali kita nampak kalau ada bulan tengah mengambang situ, memang bulan tu lah kita akan nampak dulu. Selepas tu barulah kita nampak bintang dekat langit. Sebab itulah yang paling jelas sekali. Kemudian itu yang rombongan berikutnya seperti bintang. Kemudian seperti yang berikutnya lagi seperti mutiara yang mempunyai cahaya yang sangat terang di langit. Ibaratkan cahaya itu ada di langit dan cahaya itu mempunyai cahaya yang sangat terang di langit. Dan mereka tidak buang air kecil dan tidak juga buang air besar. Ini Nabi katalah, tidak meludah dan tidak juga mengeluarkan kahak. Okay, sikat yang mereka gunakan ni untuk sikat rambut tadi ni terbuat dari emas. Ini sifat ahli syurga ni lah. Sikat mereka untuk sikat rambut ni terbuat dari emas. Keringat mereka, iaitu peluh mereka ni seperti kasturi. Maksudnya wangilah. Peluh mereka seperti kasturi. Okay. Tungku mereka dengan kayu-kayu bakar yang baunya sangat harum. Sangat harum. Dan pasangan-pasangan mereka adalah bidadari. Bentuk tubuh mereka seperti bentuk tubuh bapa mereka. Macam mana tu bentuk tubuh mereka? Seperti bentuk tubuh bapa mereka. Iaitu bapa mereka yang dimaksudkan di sini adalah Adam, Nabi Adam. Dengan tinggi 60 hasta. 60 hasta di sini disebut 60 depa di langit. 60 depa di langit. Ini adalah sifat ahli syurga. Kita dah cerita dah golongan yang pertama ni golongan muqarrabun, golongan yang hampir dengan Allah. Kemudian hari ini kita ceritakan lagi kepada tuan-tuan golongan yang mana? Golongan yang menerima buku catatan amalan mereka daripada tangan kanan. Dan nikmat-nikmat yang kita ceritakan tadi ni semua nikmat yang disediakan oleh Allah untuk golongan yang menerima buku catatan amalan mereka daripada tangan kanan. Dan insya-Allah tuan-tuan, sampai setakat ni lah dulu. Kita punya perkongsian tentang surah Al-Waqi'ah. Hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-38. Okey. Tuan-tuan tolong ingat Ustaz Wali pun tolong ingat ayat 38. Takut nanti anak tersilap ayat ke terlupa ke. Ayat 38. Dan hari perjumpaan kita yang akan datang, kita akan sambung ayat 39. 39. Nak cerita siapakah mereka ni pula akan disambunglah dalam ayat yang ke-39. Jadi tuan-tuan,
dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dah dengar sedikit huraian tentang sifat-sifat syurga dan siapakah golongan-golongan yang layak untuk dapat ganjaran-ganjaran tu. Jadi tuan-tuan, kita banyakkanlah berdoa, kita banyakkanlah berusaha supaya kita termasuk dalam golongan-golongan yang dijanjikan nikmat-nikmat tadi ni. Sekarang ni masjid-masjid semua dah dibuka, peluang-peluang pun dah ada untuk kita pergi ke masjid, untuk kita dengar ceramah-ceramah, untuk kita dengar tazkirah-tazkirah, nasihat, yang mana nasihat-nasihat inilah yang akan membantu kita untuk menambahkan keimanan dan juga ketakwaan kita dan juga semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil kesempatan ini sebelum masjid-masjid na'udzubillah ditutup balik untuk kali ke seterusnya. Na'udzubillah, kita minta simpanglah, kita minta lindung supaya Allah tutup masjid ni. Kita minta mudah-mudahan kita semua dapat pergi ke masjid macam biasa. Jadi tuan-tuan, setakat itulah sahaja untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya minta ampun kalau ada salah silap ataupun terkasar bahasa. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah. Segala yang salah ataupun silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf lah ada bunyi-bunyi gangguan, bunyi anak-anak sebab buat kat rumah kan. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang salah silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Minta ampun, minta maaf saya banyak. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.